A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru bersiaran 13 Mei bersamaan dengan 20 Ramadan 1441 Hijrah. Sedar tak sedar kita berada pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Cepat masa berlalu, tak sedar kita berada dalam keberkatan bulan Ramadan sangat-sangat indah pada tahun ini. Sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita untuk topik kita pada pagi ini berkenaan dengan hikmah zikir, seperti biasa kita war-warkan terlebih dahulu, kita nak lihat bagaimana status terkini kes COVID-19 di Malaysia. Bersama-sama kita lihat di paparan skrin anda. Kalau kita dapat lihat berkenaan dengan kes COVID-19 di Malaysia pada 12, kita lihat pada 12 Mei 2020, kalau kita lihat kes terbaru ada 16 dan kes yang sembuh baru ada 110. Dan kalau kita lihat di situ jumlah kes yang aktif ada 1410 dan jumlah kes keseluruhan yang sembuh adalah sebanyak 5,223 dan ada perkembangan yang menggembirakan kita. Jumlah kematian terbaru tidak ada dan jumlah kematian keseluruhan adalah 109 kes dan menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 6,742 kes berkenaan dengan COVID-19 di Malaysia. Jadi sama-sama kita doakan kepada sahabat-sahabat kita mungkin sedang dalam keadaan dirawat lagi. Kita doakan supaya cepat sembuh dan dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Yang paling penting dapat kembali ke pangkuan keluarga yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan jom kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini bersama dengan ahli panel dan juga membincangkan topik hikmah zikir. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya war-warkan terlebih dahulu. Bagi mereka yang mungkin ada nak bertanyakan soalan, boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 03, boleh pergi ke 1800 881677 atau WhatsApp juga boleh di talian 011 1233 6480 dan nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh untuk bertanyakan soalan di bawah poster yang tertera. Boleh tanyakan soalan di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita ada buat siaran secara langsung bagi mereka yang mungkin pagi ini tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sebelum kita meneruskan, bersama-sama kita lihat dahulu doa yang bakal kita kongsi pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamihi wa jannibni fihi min hafawatihi wa athamihi warzuqni fihi dhikraka bidawamih bitaufiqika ya hadiyal mudillin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bantulah aku untuk melaksanakan puasa dan ibadah malam. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan segala dosa dan rajinkanlah aku berzikir mengingatimu dengan petunjukmu, wahai pemberi petunjuk orang-orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang bakal kita kongsi dan kupas pada pagi ini berkenaan dengan hikmah zikir. Bagaimana kupasan, bagaimana perbincangan, sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda siapa ahli panel yang bakal menjawab persoalan-persoalan, memberikan pencerahan dan menghuraikan segala kekeliruan anda pada pagi ini. Tak lain dan tak bukan kebiasaannya berseragam putih, pagi ini berseragam biru gelap. Siapa dia? Ustaz Nik
Kamarudin Yuno. Apa khabar Ustaz? Tu dia. Kan seragam Ustaz. Ni warna biru gelap Ustaz. Warna biru gelap. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi macam mana untuk sedikit pesanan kepada penonton-penonton untuk 10 Ramadan yang terakhir ni Ustaz? Silakan. Pecut dan kejar. Pecut dan kejar. Pecut kejar. Pecut dan kejar untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar untuk 10 yang terakhir. Pesanan ringkas tetapi ada dia punya isi penting di situ. Pecut untuk mendapatkan Lailatul Qadar kata Ustaz sebentar tadi. Biasa jom kita pergi mukadimah untuk pagi ni berkenaan dengan hikmah zikir. Jadi kita serahkan pada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Irin sihat elok puasa. Elok. Alhamdulillah. Hikmah di sebalik zikir. Bila kita tengok zikir, definisi dulu kita kena faham. Zikir bukan hanyalah terhenti pada kalimah yang disebut. Zikir kalau kita nampak biasanya sebutan. Zikir itu adalah sebut je. Sebenarnya di sana ada lebih luas lagi. Hikmat di sebalik zikir itu sama ada zikir lisan, sama ada zikir lihat ataupun sama ada zikir hayat. Hayat itu maksud penghayatan, kejiwaan. Mana kita biasa sebut subhanallah, itu zikir zahir ataupun zikir lisan. Tetapi di sebalik subhanallah itu dia ada zikir lihat, iaitu peringatan secara perlihatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Iaitu Allah datangkan bulan, Allah datangkan matahari, Allah datangkan bumi dan segala cakrawala yang ada sebenarnya di situ adalah merupakan zikir. Zikir-zikir ini peringatan, sebagai peringatan. Zikir keluarnya tazkirah, keluarnya tazkarah. Dia ada beza tu kan. Zikir ingat, tazkirah peringatan, tazkarah tekek tengok wayang. Oh ya. Lain. Dia ejaan sama tapi barisnya berlainan. Lari jauh, masuk jauh. Mana peringatan juga belum masuk panggung wayang kena ada peringatan tu tekek. Kalau tak ada tekek tu tak boleh masuk. Tiket tazkarah dia panggil. Tazkirah peringatan. Jadi pada pagi ini insya-Allah hikmah di sebalik peringatan yang diberikan, zikir-zikir ingat kita kepada Allah sama ada zikir lisan, sama ada zikir lihat dan juga zikir penghayatan. InsyaAllah kita akan rungkai bersama dalam masa 2 jam yang ada ni insyaAllah. Apakah zikir-zikir terapi yang perlu kita amalkan untuk terutama sekali bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan ini, untuk mencari yang awal ialah 10 akhir kan. Kita dah berada di 10 akhir untuk mencari, kalau orang berlari tu dekat-dekat nampak garisan dah. Dia tekan kepala tu. Lagi-laju. Condong ke depan tu kan, ditekan. Maksudnya begitu juga kita di akhir ni biar lebihkan lagi zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada zikir lisan, sama ada zikir lihat ataupun zikir jiwa dan sebagainya. InsyaAllah kita akan rungkaikan nanti. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah pada pagi ini berkenaan dengan hikmah zikir. Dan kalau kita perhatikan dalam bulan Ramadan memang kita melazimi zikir dalam kehidupan. Tapi Ustaz, ada tak mungkin yang tanya, dia kata kalau sebut zikir mesti lisan menyebut kan. Tapi mungkin untuk awal-awal Ustaz nak berikan pencerahan kepada penonton-penonton, mungkin ada juga yang nak disebutkan selain daripada lisan, ada cara berzikir yang lain. Silakan. Seperti yang kita sebut awal tadi, zikir lisan ni zikir lidah. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Kemudian zikir pula ialah zikir lihat. Iaitu adanya kejadian alam yang Allah jadikan. Sebagai contoh yang ada sekarang, COVID-19, COVID-19. Kita kata, aku nak zikir, nak ingat macam mana? Rupa-rupanya Allah datangkan ia sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada kita sebagai hamba-hambanya bahawasanya aku berkuasa. Allah Maha berkuasa. Dia nak jadikan apa saja dia boleh buat. Sehingga ada orang yang bunuh diri kerana takut kepada COVID, kerana virus ini, lari dan sebagainya. Maka di situ kita nampak perkara yang perlu yang selain daripada zikir lisan tadi ialah zikir lihat. Lihat apa yang Allah jadikan kepada kita. Kita tengok, ya Allah, Engkau jadikan begitu hebat sehingga pada kanta mata manusia itu tak nampak apa itu virus yang kita alami sekarang ni, pandemik ini. Hasil daripada situ menyebabkan kita lebih lagi ingat akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah datangkan peringatan kepada kita dalam berbagai bentuk. Maksudnya dalam bentuk sekarang adalah bentuk dugaan yang dinamakan sebagai virus. Mungkin juga Allah boleh datangkan juga peringatan yang lain kepada kita, gempa bumi.
ataupun berlakunya taufan yang besar dan sebagainya, ribut dan sebagainya, itu merupakan sebagai zikir ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita tengok kejadian alam itu kita biarkan macam tu saja, tidak. Kita ingat di sebalik siapa yang menjadikannya. Apabila kita ingat kepada siapa yang menjadikannya, itu namanya zikir. Datang saya tengok, datangnya hujan. Aku nak hentikan hujan tak mampu. Datangnya taufan, aku nak tahan taufan tak mampu. Datangnya ombak yang besar, aku hebat mana pun aku tak mampu untuk menahan taufan ataupun menahan ombak yang besar. Maknanya di situ adanya zikir ataupun peringatan akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermaksud di sini zikir itu adanya selain pada zikir lisan, adanya zikir lihat, iaitu zikir yang mana melalui kejadian alam. Itu maksudnya. Jadi siapa jua di kalangan kita yang mana selain daripada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya, maka zikir-zikir yang dilihat itu juga perlu ada pada diri kita. Maksudnya kita tidak semestinya sebut subhanallah sahaja, tapi tengok, ya Allah, hebatnya engkau, ya Allah, engkau jadikan siang dan malam bertukar, malam dengan siang, tak ada pelanggaran di antara bulan dengan bintang, tak ada pelanggaran matahari dan sebagainya. Itu merupakan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya dalam konteks yang kedua, iaitu zikir melalui penglihatan ataupun panca indera yang merasa. Jadi kalau kita dapat fahamkan di sini, apa segala yang berlaku dalam kehidupan kita bukan hanya sekadar menyebut di lisan, tapi apa yang terjadi di sekeliling kita, semua itu adalah peringatan dalam kehidupan kita, menjadikan zikir yang terbaik dalam hidup. Baik sedang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada pagi ini kita nak ambil soalan pertama di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Rahiza. Oh, 2 kali dia ulang di situ. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, antara zikir dan selawat yang mana lebih baik untuk diamalkan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Rahiza atas soalan yang ditanyakan. Jadi, bagaimana Ustaz antara selawat dan zikir? Okey. Baik, kalau jadi 2 soalan, saya nampak pada soalan itu 2. Pertama, zikir mana yang paling baik? Okay. Zikir. Yang kedua, selawat mana yang paling baik? baik. Okey, maka zikir ataupun peringatan yang paling baik sudah pasti la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu yang paling baik. Maknanya penafian tidak ada yang layak kita abdikan diri selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang itu segi zikir. Kemudian dari segi selawat yang paling baik ialah selawat pada tahiyat akhir atau disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Yang tahiyat akhir itu, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tu ingat innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang paling baik. Di antara selawat lah, semua selawat tu baik, tetapi di antara yang paling baiknya ialah selawat Ibrahimiyah. Kalau zikir ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu di antaranya. Banyak sebenarnya dari segi zikir ni, Nabi SAW dia tengok potensi orang Rin. Kalau tengok macam Rin ni handsome, kacak ni, mungkin dia bagi zikir lain tau. Itu kelebihan yang ada pada baginda Rasul SAW. Dia tengok seorang ini datang kepada dia pun tengok. Ala unabbukum bi amalin khair, bi amalin akhyar, mana boleh tak aku khabar kau apa amalan yang paling baik? Atyab, akhyar, terbaik sekali. Maka dia pun tengok ni. Oh, yang paling baik sekali dia tengok Azri macam ni, dia kata berniaga, contoh. Tapi dia tengok macam ganteng macam ustaz ni. Tegak betul Jihad fi sabilillah. Maknanya seorang itu berbeza. Sebab itu kan berlaku dalam satu soalan, orang tua datang bulan puasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, boleh tak aku cium isteri aku kan? Pakcik tua datang yang umur dah 70 80 gelik dah Pakistan kan. Rasulullah kata, boleh harus, tak ada masalah. Tiba-tiba datang orang muda kacak ganteng juga macam Azrin datang. Ya Rasul, boleh tak aku cucuk isteri aku? Rasulullah kata, la. Tak boleh. Kita tengok, pasal apa pula pakcik tu boleh, yang muda ni tak boleh? Sedangkan soalan yang sama. Sebab baginda Rasul SAW melihat kondisi orang tu. Si tua tadi, kalau dia kucuk cium isteri pun tak ada apa-apa. Bulan Ramadan. Nothing to do. Bulan-bulan puasa disebut kan. Maksudnya, tak ada apa. Biasa je. Tapi kalau orang muda, dia akan membawa kepada perlakuan yang berikutnya. Maka Rasulullah larang. Tak boleh. Kamu tak boleh. Begitu juga dalam kes amalan. Nabi tengok bila tanya, kau ni jihad, kau ni baca Quran. Dia kata, mana amalan yang paling baik? Rasulullah kata, Iqra'ul Quran.
Baca Quran. Dia berbalik baca Quran sahabat. Datang sahabat yang lain, ya Rasul, ayu amal afdal? Manakah amal yang paling baik, akhyar bagi aku nak buat? Rasul kata, engkau ya bisa-bila tengok tubuh sasa kan, berjihad. Kau tengok yang lain pula. Engkau ni tengok ifsyis salam. Engkau mampu beri salam je. Kau baca Quran pun tak ni maknanya lidah yang berbelit-belit ataupun telah lagi nak baca. Maka Nabi kata bagi salam. Maka sahabat berlari ke pasar Madinah beri salam. Itu maksudnya di antara satu dengan lain itu berbeza. Sebab itu dalam bab la ilaha illallah la syarikalah wahdahu la syarikalah, ada riwayat yang lain pula yang paling baik pulanya ialah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kan, ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak riwayat itu mengikut kondisi orang yang bertanya. Itu kehebatan yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik kepada persoalan tadi, zikir yang paling baik untuk kita ini ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selawat yang paling baik ialah selawat Ibrahimiyah, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dua jawapan yang dikongsikan Ustaz sebentar tadi berkenaan dengan sebaik-baik zikir dan sebaik-baik selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Ibrahimiyah berada dalam tahiyat saya. Okey, itu tadi untuk jawapannya. Baik, kita ada soalan yang kedua di Facebook Tanya Ustaz juga dari sahabat kita Puan Raihanah Amirdin. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Soalan saya, adakah kita perlu berwudu untuk melakukan zikir? Adakah dibenarkan berzikir dalam semua keadaan? Contohnya seperti berbaring dan ketika tidak suci. Terima kasih Ustaz dan Dai. Terima kasih juga Puan Raihana atas soalan yang ditanyakan. Jadi boleh tak boleh Ustaz? Katanya tadi Puan Raihan. Puan Raihan. Raihan ni maksudnya wangi-wangian. Wangi-wangian. Mudah-mudahan wangi kita pagi ni. Okey, persoalannya ialah mengenai zikir dan keadaan berwudu. Betul, Ustaz. Itu yang paling afdal, yang paling akmal, paling sempurna sekali apabila kita berzikir kita dalam keadaan suci. Suci itu sudah zikir. Maksudnya seorang yang berwudu itu sudah dalam keadaan berzikir dia. Dia ambil wudu itu zikir. Dia ingat kepada Allah, kerana aku nak hidup aku dalam keadaan suci. Sekiranya aku bertemu dengan malaikat maut pada ketika itu, aku dalam keadaan suci. Sebab tu selalulah amalkan dalam keadaan kita sentiasa berwudu. Dalam keadaan suci. Sama ada hadas kecil maupun hadas besar. Apatah lagi najis-najis yang ada lah. Itu maksudnya. Kalau nak berzikir, maka sebaik dan seafdalnya ialah dalam keadaan suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Sama kalau hukum boleh tak boleh, hukumnya boleh. Tidak ada masalah dari segi hukum. Tapi segi afdalnya, afdaliyat yang terbaik sekali zikir itu ialah dalam keadaan adanya wuduk. Soalan yang kedua tadi apa? Berkenaan dengan berbaring ataupun berbaring. dalam keadaan. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maknanya ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu berbaring. Ia begini maksud dalam keadaan berbaring ni. Kalaulah kamu tak mampu nak duduk berzikir sebagai contoh selepas sembahyang maghrib nak tunggu isyak, sekarang kita sembahyang kat rumah kan, ya, betul. Maka kita pun berbaring. Maka ketika berbaring itu kita masih lagi berzikir subhanallah subhanallah ataupun nak cukupkan selawat 1000 kali. Mana bulan Ramadan ini cuba kita taklifkan atas diri kita, kita bebankan. Taklif masuk bebanan, maksudnya kita bebankan sedikit diri kita dengan beban yang berat sikit. Contoh, pada bulan selain pada Ramadan, mungkin selawat kita tak banyak, mungkin 10, 100 je. Tapi Ramadan ini cuba kita taklifkan, kita bebankan 1000 sehari. Jadi 200 setiap kali solat fardu. So 200 kali dengan ni dah 1000. So di antara maghrib dengan isyak nak tunggu isyak, makan dah kenyang. Nanti nak buat apa? Nak duduk sakit pinggang. So kita berbaring. Dalam keadaan itu, maka masih lagi boleh berzikir. Cumanya yang tidak moleknya, yang tidak eloknya, dalam kita mampu duduk ataupun berdiri atau sebagainya, tiba-tiba kita nak mengiring. Saya saja. Sebaik-baiknya kita ikut kemampuan kita. Tapi kita kata, aku penat sangatlah mengantuk, aku pun mengiring dan keadaan berzikir. Itu dibenarkan, bahkan digalakkan. Mana kamu tak mampu dah nak duduk, kamu berbaring, mengiring dan sebagainya, teruskanlah zikir dalam apa jua keadaan sekalipun. Walaupun kamu dalam keadaan hadas besar sekalipun, berzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada zikir lisan, sama ada zikir lihat ataupun zikir perasaan hati, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan zikir sebentar tadi. Boleh dilakukan dalam apa jua keadaan tetapi ikut kemampuan kita. Sidang menutup, kita nak berehat seketika. Biasakan dengan menjalani kehidupan norma baharu dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton yang masih setia dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk mendengarkan pencerahan seterusnya bersama dengan Ustaz Nick untuk kita menghuraikan berkenaan dengan hikmah di sebalik zikir. Bagaimana perbincangan seterusnya kita akan bawakan kepada anda untuk merungkai satu persatu persoalan yang ditanyakan oleh penonton di pertanyaan kita di buat panggilan di WhatsApp dan juga Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kita akan jawab sebaik mungkin. Jom kita terus ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Wan Rohaizam. Wan Rohaizam Wan Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, ada zikir yang digalakkan kita membacanya dengan 7 kali, 10 kali, 33 kali ataupun 40 kali. Dan ada juga sampai 100 kali, Ustaz. Kenapa bilangannya berbeza untuk setiap zikir tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Wan Rohaizam Wan Ismail atas soalan yang ditanyakan. Jadi katanya tadi berbeza, Ustaz. Zikir ni baca banyak ni, zikir ni baca banyak ni. Kenapa, Ustaz? Mungkin ada sesuatu? Okey. Baik, kita tengok kepada bilangan, rakaat solat dulu. Okey. Solat, kalau kita nak soal kan, Ustaz, kenapa 3 lah? Maghrib kan? Kenapa asar 4, isyak 4, zuhur 4, subuh 2 kan? Mana kita nak tengok illah kenapa dia dijadikan sebagainya. Sebenarnya dia ada satu kaedah, iaitu kita ittiba'ur rasul lah, ittiba'us sunnah lah. Maksudnya kita ikut apa yang diperintahkan, jangan soal. Itu maksudnya. Maksudnya itu satu hal. Maksudnya jangan soal kenapa sembahyang tu dijadikan macam tu. Sebab saya ada juga yang kes yang orang tengok Lailatul Qadar contohnya. Siapa yang mulakan maghrib sehinggalah fajar, dia akan dapat 1000 bulan. Siapa yang bermula lepas isyak, dia akan dapat tak apa 1000 bulan. Sebenarnya pengkelasan, pengiraan markah pahala itu bukan kerja manusia, bukan kerja makhluk. Tak perlu seorang ustaz kau, seorang siapa kau, da'i kau, tak payah. Kau tak payah kira. Urusan Allah, dia sembahyang maghrib, kemudian dia tarawih sekejap je, 8 rakaat. Tiba-tiba seorang tu bermula maghrib sampai ke fajar, dia akan 1000 bulan. Siapa yang dapat 1000 bulan? Adakah yang maghrib sampai fajar ataupun maghrib sampai isyak? Dia pun tak bangun pun sahur. Kita kata yang sampai subuh tu dah dapat apa ni Lailatul Qadar. Belum tentu. Sebab tu urusan Allah kita jangan kira. Jangan kira urusan Allah. Kalau tidak, contohnya seorang non, sahabat-sahabat saya yang menonton Tanya Ustaz, ada juga yang non, yang tengok. Dia katakanlah, dia Allah bagi petunjuk dia. Maka pada ketika saat yang mengucap la ilaha illallah, bersyahadah, bersaksi dari Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, selepas dia mengucap itu, tiba-tiba dia meninggal. Allah bagi syurga kat dia. Hanya satu lafaz yang disebutkan, tidak ada apa amalan pun, tapi Allah bagi syurga. Berbanding dengan orang, katalah Melayu lah, kebanyakan Islam lah, dia daripada 40 tahun dia beramal, sebagai contoh. Tiba-tiba dia mati, Allah masukkan syurga. Macam orang katakan tengok, tak adil lah, kita 40 tahun beramal masuk syurga, dia ni tak beramal tapi masuk syurga. Itu urusan Allah, jangan kira. Maksudnya jangan ambil urusan Allah. Kita jangan ambil pak, itu urusan dia. Dia nak balas. Kita semayang, kita puasa, belum tentu lagi dia terima. Cuma kita mengharapkan, kita raja'un ilallah, mengharap kepada Allah. Allah terima apa yang kita buat. Ya Allah, sebab itu selepas kita solat, kita ada zikir istighfar. Aku minta ampun denganmu, ya Allah. Mungkin tengah solat tadi ada benda yang aku buat menyebabkan engkau murka kepada aku. Maka ampun aku, ya Allah, terima sembahyang aku. Aku tak khusyuk, ya Allah. Aku tidak sehebat Ali Abin dulu. Aku tidak sehebat para nabi. Aku tidak sehebat para wali. Tapi terimalah sembahyang aku, ya Allah. Terimalah puasa aku, sebagai contoh. Maka dalam soal zikir pun sama juga.
Soal zikir tadi, ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Yang tu tak ada, kita tak boleh kata kenapa kita tak perlu. Yang tu kita terima seadanya ittiba'us sunnah. Kemudian ada zikir yang kedua yang tidak ada ketetapan. Maksudnya kau nak buat berapa, kau serahlah. Nak buat berapa, seberapa banyak yang kau mampu, 1,000, 2,000, terserah kepada engkau. Ada dia kata berserawaklah kamu sepanjang hidup kamu sebanyak 44,000. Kenapa 44,000? Kadang-kadang kita bertanya kenapa 44,000? Duk fikir. Kita tak payah duk fikir. Kenapa? Yang jelasnya ialah yang ada daripada baginda Rasul yang Nabi sebut ataupun Al-Quran yang sebut, kita ikut saja. Selepas sembahyang, duburi anis solah, mana akhir daripada sembahyang kamu, maka sempurnakan dengan tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga akhir itu sekali. Jadi 100 wirid. Itu ketetapan. Kenapa 33? Itu tak perlu dipersoal. Kemudian dan tidak ada, aku kata, garis panduan khusus 100 ini sebab ini, 100 ini sebab, dan kita pun tak perlu pun nak kaji, hanyalah kita ikut ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahaku anhu fantahu. Yang dibawa engkau ambil, yang dia perintah tinggal kau tinggalkan. Itu maksudnya. Jadi yang bertanya tadi kenapa dan sebagainya, ada sebab-sebab tertentu. Kalau kita tengok, kalau kata 7 kali tu sebab nak ingat Allah tu ganjil, Allah sukakan keganjilan dan sebagainya. Ada ke-33 tu ganjil juga. Jadi kita nak cari, nak kaji kenapa 33 sempena dengan apa itu. Tak dapat kita nak kongsi lah. Tak dapat kita nak kongsi kenapa 33. Sebab tu saya timbangkan dia tadi dengan sembahyang. Kenapa 3, kenapa sebagainya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan bilangan zikir tersebut tadi, kata Ustaz, tidak ada ketetapan, ikut keselesaan dan kemampuan kita. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Baik, kita ada soalan seterusnya. Ini istimewa soalannya yang bertanyakan melalui PT soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya nak tanya, macam mana ya kalau kita berzikir tapi tajwidnya tu tak betul? Adakah saya dikira berdosa? Dan lagi satu, ada orang kata doa dalam solat juga adalah zikir. Macam mana ya Ustaz? Boleh tolong jelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Adila. Soalan ditanyakan berkenaan dengan katanya tadi berzikir tapi tajwidnya salah. Dan yang kedua katanya tadi doa di dalam solat juga dikira sebagai zikir katanya sebentar tadi. 2 soalan kita dapat di situ. Jadi macam mana Ustaz untuk soalan pertama? Baca zikir, tajwidnya salah. Betul kan lah? Ya, betul kan? Okey. Sebab tu kelebihan dia yang ada ialah pada belajar. Yeah. Maksudnya itu zikir tu zikir yang sunat, yang sunat, tidak wajib pun. Kalau yang wajib sekalipun bacaan Fatihah sebagai contoh, masih lagi duk baca siratal labi, ijazah dan sebagainya lah. Mana bacaan itu salah lah, kita kata salah. Tetapi dalam tempoh kesalahan itu dia masih lagi nak betulkan tajwidnya. Tajwid ni maksudnya ialah bacaan dia lah. Tak perlu nak lagu-lagu, tarannum tu tak perlu. Yang kita nak sekarang ni betulkan dia punya kaedah bacaan, makharij huruf, sifat-sifat huruf dan sebagainya. Jadi kalau dalam Fatihah sekalipun yang wajib, kalau kita silap tapi dalam belajar, tetap Allah akan terima. Apatah lagi zikir. Maka dalam kita berzikir, katakanlah kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun subhanallah, kita pun subhanallah walhamdulillah, contohnya leh hujung kan, contoh dia nampak memang salah, tapi dalam waktu yang sama kita cuba betulkan. Kita menghadaplah talaki dengan guru, cuba dengar ni subhanallah bukanlah subhanallah. Dia tak boleh nak betul kan. Sebab tu saya ingat tahun 96 Ustaz pergi haji kan. Tahun 1996. 96 Ustaz pergi haji. Bila Ustaz pergi seorang masa tu daripada Mesir belajar. Ni nak ingat segi bacaan tajwid ni. Tapi saya rasa tak silap pun kalau kita sebut satu negara dah senang kan. Bila dia bertawah, kita bertawah dengan dia sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la chali chala labbaik innal hamda wan ni'mati. Labbaik Allah. Kalau kata Azrin duduk situ, kata Azrin gelak asal ni. Lain bunyi dia. Lain kita duduk belakang dia. Kita duduk pegang macam orang kan. Kita labbaik Allahumma labbaik. Kita clear. Dia labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la chala. Kita gerak bau kita jadi. Maksudnya dia tak boleh nak betulkan.
Adakah Allah tak terima? Maksudnya di situ zikir kita kalau boleh sebaik-baik kita cuba betulkan zikir kita subhanallah walhamdulillah. Sebab itu dalam berzikir ni kalau boleh tertib tu kena ada. Jangan orang Kelantan kata lorak sangat, nak laju dah, nak laju. Sallallahu sallallahu. Apa dia? Sallallahu. Macam sanitizer aja bunyi kan. Subhanallah, subhanallah, contoh. Cuba betulkan, itu yang paling baik. Dalam tempoh kita rasa ada silap, menghadaplah guru untuk betulkan dia. Dan yang kedua tadi zikir sembahyang. Maksudnya apa juga itu dikira sebagai zikir. Cumanya sebaik-baiknya lah. Macam duit jugalah. Duit RM1 kita sedekahkan pagi-pagi RM1. Kita kata separuh ni untuk ibu, arwah ibu, separuh lagi untuk arwah ayah, separuh lagi untuk arwah pak saudara. Kalau RM1 bagi 4, sikit sangat Rin. Janganlah kedekut sangat kan. Bagi sedekah kat ibu RM1, ayah RM1, pak saudara RM1, anak apa sepupu RM1. Jadi RM4 ataupun RM5. Ini RM1 bagi 10. Sedekah bagus dah, tapi macam tadi jugalah zikir dan solat dah kira zikir. Apa salahnya di luar tu tambah. Tu kaedah dia macam itulah. Walaupun dia kira zikir, ya betul dikira sebagai zikir. Masuk syahadah ada dalam tu, tasbih ada dalam tu pun dikira zikir, tetapi sebaik-baiknya kita tambah di luar lagi dengan zikir-zikir tertentu di luar lagi. Tu sebaik-baiknya walaupun dah disebut dalam solat. Macam contohnya selawat. Aku dah selawat ni mana? Dalam solat. Ya Allah, janganlah kongsi yang tu dalam konsep sembahyang, konteks solat. So di luar lagi tambah lagi selawat sebagai tanda cinta. Kalau kamu sayang kepada orang, kata ulama, iza habba syai'an fa aktsaru zikruhu. Nak tahu makna dia? Tunggu kejap lagi jangan ke mana-mana. Kat habis pun begitu Ustaz. Aduh, saya tertarik dengan cara Ustaz menjawab persoalan. Diberikan satu analogi yang cukup membuatkan kita untuk berfikir dengan lebih jauh dan mudah untuk kita faham berkenaan dengan apa yang nak disampaikan berkenaan dengan zikir. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Al-Ali Ali. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Dengan berzikir, kita dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sekiranya zikir-zikir tersebut digubah dengan lagu-lagu dan nasyid mungkin nasyid yang diiringi dengan muzik. Adakah hikmahnya sama seperti berzikir biasa tanpa berlagu? Mohon pencerahan Ustaz biar supaya tahu dan tidak keliru. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih juga Al-Ali Ali atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan kata tadi. Kalau biasa zikir kita zikir biasa hanya suara kosong, tapi ini ditambah dengan muzik, tambah pula gitar, piano, pula gendang pula kan Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Silakan. Saya tertarik dengan nama tu Al-Ali Ali. Ali. Al-Ali, anda sebut makhraj dia kena betul tu. Al-Ali salah. Al-Ali Ali. Huruf ain. Maknanya yang tinggi lagi tinggi. Yang tinggi lagi tinggi. Soalannya pun tinggi ni. Boleh tahan. Maksudnya zikir dikombinasikan dengan muzik lah. Kita tengok macam ni lah. Sebagai contoh Yusuf Islam, kemudian Roma Irama. Saya bagi contoh. Kerana pendekatan kepada ketika itu memerlukan adaptasi, penggabungan di antara muzik dengan zikir. Maka ketika itu dibenarkan, jangan keterlaluan sehingga melalaikan. Maksudnya, bagaimana pula dengan anasyid-anasyid yang ada sekarang, yang ada mungkin ada seruling, yang ada sebagainya. Balik kepada tadi, sekiranya dia boleh mendatangkan kebaikan dan boleh diterima oleh masyarakat, maka dia dibenarkan. Cumanya nanti jangan perkataan zikir itu dah berubah makna. Faham? Oleh kerana kita nak menjaga tempo dia, maka berubah makna. Macam orang mengaji Quran juga minta maaf kepada yang tukang-tukang lagu Quran sebagainya. Kalaulah kita berlagu-lagu itu sehingga mengubah makna, maka dia jadi haram walaupun suara kamu sedap. Sedap baca kan dengan lagu, dengan tajwid tak terjaga. Sebab itu kalau tengok orang pertandingan Quran tilawah 40 markah kepada tajwid. Tajwid paling tinggi. Kemudian pergi pada fasahah, suara dan juga lagu. Maknanya situ mesti wajib menjaga hukum-hukum tajwid. Maka dalam bab anasyid ini kita nak mengalunkan nama-nama Allah. Tetapi kita menggunakan perkara gabungan dengan yang melalai lah, kita kata gitar dan sebagainya. Tapi di sana jangan menyebabkan kata-kata itu ataupun puji-pujian Allah Subhanahu Wa Taala itu lari daripada maksud asal.
Sebagai contoh, ada suatu ketika Ustaz pernah dengar, mungkin Rain pun pernah dengar, yang budak-budak buat selawat rap kan. Ya. Rap. Tapi kalau dia tidak mengubah makna selawat itu, tidak menjadi masalah. Tapi sampai dia macam main-main, hina-hina, maka hukum haram. Kalau nak janji, orang kata selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu, boleh. Ataupun kita nak rap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, boleh selagi dia tidak mengubah struktur makna dia tu. Kalau mengubah, maka hukumnya haram. Balik asal kepada hukum. Jadi sekarang ni kita nak menggalakkan, katalah zaman sekarang, zaman orang muda kan, dia, kita pergi, katalah kalau kita pergi ke tempat karaoke dia tu, kita nak masuk dengan suasana dia, jiwa dia tu, maka kita masukkan roh di situ. Roh di situ mungkin rohnya ialah kita pergi bawa lagu, tapi lagu ketuhanan. Tempat dia, tapi lagu ketuhanan yang boleh masuk dalam alam dia lah, kita katakan. Cuba menembusi alam dia. Sebab alam orang muda tak sama dengan alam orang tua. Macam kita mengajar, ada yang boleh mengajar kitab tua, kitab kuning orang panggil kan. Dia baca, maka tersebutlah kaedahnya bagaimana untuk berzikir itu ialah arakian tersebut, maka justru itu. Orang kata apa benda lah kan. Orang muda dia tak ada direct. Okey, zikirnya ialah subhanallah. Direct je. Tapi orang dulu tak. Dia baca, dia pusing. Maknanya tengok kepada zaman, keadaan dan ketika, maka dibenarkan selagi tidak mengubah makna dan maksud, insya-Allah. Baik, selagi mana yang penting sekali zikir. Yang penting zikir. Zikir. Yang penting zikir, ia tidak mengubah makna dan boleh mendatangkan khusyuk dan sedap bila mendengar, mungkin itu dibolehkan. Baik, sidang penonton, kita nak berehat sedikit seketika. Biasakan dengan norma hidup baru, dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Jangan ke mana-mana, berehat seketika. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Ketahuilah, dengan hanya mengingati Allah, hati akan jadi tenang, tenteram jiwa, rasa bahagia, ingin hidup dalam keadaan yang cukup indah kerana hati sentiasa tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Jadi caranya bagaimana? Mungkin salah satu caranya adalah lazimi berzikir dalam kehidupan. Kerana itu, hari ini kita bawakan kepada anda untuk kita merungkai satu persatu berkenaan dengan hikmah di sebalik zikir. Sidang penonton, jom kita teruskan perbincangan kita. Sudah sedia? Mari kita ambil persoalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Nur Hayati Ismail. Apakah soalannya? Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ada dua soalan di sini. Baik, yang pertama, bagaimana untuk kita membezakan zikir-zikir yang dikhawatiri disebarkan oleh kumpulan ajaran sesat? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana pula kedudukan seseorang yang berzikir seolah-olah naik syekh? Ya, kurungan di situ. Katanya, maaf saya gunakan perkataan tersebut untuk menggambarkan seolah-olah dia terlalu khusyuk, Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Wow, okey, terima kasih. Kak Ayat, soalan ditanyakan dua. Tadi berkenaan dengan yang pertama tu dulu Ustaz kita ambil, berkenaan dengan zikir, tetapi macam mana nak bezakan dia datang daripada mana? Silakan. Kak Ayat Nur Hayati. Nur Hayati. Cahaya kehidupanku. Oh, tu maksud dia Ustaz. Nur Hayati. Nur Hayati. Cahaya jadi kehidupanku. ujungnya jadi Kak Ayat. Kak Ayat, apa khabar Kak Ayat? Baik,
Zikir yang kita nak tengok itu sudah pasti mesti ada guru. Ya, betul. Yang kita nak tengok itu adakah dia tu tepat dengan amalan sunnah ataupun dia amalan ajaran sesat dan sebagainya. Sudah pasti kena merujuk kepada guru-guru ataupun yang mursyid lah. Ya. Tuan guru ke apanya, yang mursyid yang boleh membimbing kita. Yang mana sandarannya jelas, clear. Maksudnya sandaran itu kepada Al-Quran mungkin, kepada hadis Nabi mungkin, kepada amalan para salihin dan sebagainya. Itu mesti clear. Maksudnya merujuk. Katalah amal dia amalan ya zal jalali wal ikram sebagai contoh. Mana dasarnya dia ambil ini? Mana sumbernya? Adakah daripada Nabi? Nabi tak buat sebagai contoh. Tapi sahabat ada buat, ada. Ataupun sahabat tak ada buat. Tetapi ada para salafus soleh ada buat dan sebagainya. Maka ada susu galunya, ada riwayatnya, ada cerita dia. Mesti ada guru lah, mesti ada guru. Tak boleh kita nak guru dengan bacaan sebab kadang-kadang yang kita baca tu mungkin tersilap dan sebagainya. Maka mesti ada guru. Kalau nak baca boleh. Kita baca kena merujuk kepada orang-orang yang ahli ataupun yang pakarnya. Itu satu. Kemudian yang soalan yang kedua tadi, kat ayat tu. Naik syekh. Naik syekh. Bahasa naik syekh ni bahasa masyhur lah. Maklum bid-darurah. Naik syekh ni maknanya dia dah macam high. Bahasa orang muda high lah. Contoh menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah hanya tahlil, kita nampak kan? Sebagai pengiktirafan Allah. La ilaha illallah. Akhir sekali dia tak akan bunyi la ilaha illallah. Dia akan hanya bunyi Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Akhir sekali dia akan bunyi macam tu. Dia akan bunyi macam tu. Sekali angin ya Ustaz. Okey, bagi orang yang biasa macam kita, lalu kat tepi rumah orang tiba-tiba bunyi macam asar. Kita nampak benda lain. Tak. Rupanya dia sedang berzikir. Hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu. Betul. Jadi ala kulli hal boleh ataupun tidak zikir sehingga naik syekh. Jawapan dia boleh. Tidak ada masalah. Tetapi dia macam inilah. Dia peringkat inilah. Macam saya ingat masa di Masjid Hussein di Mesir, setiap hari Jumaat dia ada kumpulan-kumpulan tariqah. Kumpulan tariqah ni Rin, dia berzikir, guru dia ada, dia berdiri. Dia berdiri ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pejam mata. Akhir sekali oleh kerana dia terlalu khusyuk, la ilaha illallah tu gambaran dia nampak, dia menangis dan sebagainya. Akhirnya pingsan. Pak jatuh. Bila dah hampir 20 ke 30 pengikut jatuh, guru dia akan keluar. Bukan satu kumpulan. Wallahu alam sekarang ada ke tidak? Wallahu alam. Tapi masa Ustaz belajar di sana dulu memang ada. Ini kumpulan-kumpulan tariqat yang berzikir. Yang berzikir sehingga naik syekh tadilah. Tapi pada dia tidak melarakan sebab dia masih lagi asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita saja-saja sebut subhanallah 33 kali tiba-tiba naik syekh. Itu bukan tu itu jadi macam gajah naik minyak itu. Dia ada zuk ni maknanya ada satu perasaan yang dalaman yang halus yang mana orang lain tak boleh nak alami dia. Perasaan dia punya feel dia tu. Jadi ala kuliah tadinya bolehlah, tak ada masalah selagi dia ada bimbingan. Jangan buat keruan. Nanti orang lain jadi timbul fitnah. Ya betul. Timbul fitnah. Yang itu kena jaga. Walaupun kita beramal tu dengan baik tapi oleh kerana boleh mendatangkan fitnah tiba-tiba dalam rumah kita sebagai contohnya setiap malam Jumaat pensan. Jiran kata apa sebablah Hazrin ni pensan, bini pun tak ada tiba-tiba pensan. Dah kahwin dah? Belum Ustaz, belum. Muka pun macam tak kahwin lagi. Contoh dia maksudnya kena jaga juga biar kita ada guru dan jelas apa kalau amalan tarikat lah, tetapi perkara itu jangan sampai mendatangkan fitnah kepada masyarakat. Kena jaga yang tu Jadi boleh kat ayat kalau ada guru yang mursyid yang membimbing kita dan sebagainya, ada sanad tariqah dan sebagainya, maka dia dibenarkan selagi dia tidak mendatangkan fitnah. Kalau datang fitnah nanti jabatan agama datang tangkap dan sebagainya, nanti kata rujuk ada tanyalah ustaz 13 hari bulan, ustaz ni kata boleh selagi tidak mendatangkan fitnah, ada guru mursyid yang membimbing insya-Allah. Tapi betul lah bila mana kita berzikir kita nakkan satu perasaan betul-betul khusyuk, betul-betul ingat apa yang kita sebut dan hayati mendalam atas apa yang kita lafazkan tersebut. Tapi berhati-hati Ustaz bila mana kita sampai pada satu tahap tu hingga menyebabkan kita tak perasan apa kita lakukan
lakukan. Yang penting kata Ustaz sebentar tadi, jangan melampau dan ada bimbingan daripada guru yang mursyid untuk apa yang kita lakukan tersebut supaya tidak tersilap. Kalau tersilap, ada yang menegur untuk memperbaiki. Baik, kita ada soalan dari seberang Ustaz, datangnya dari Jakarta Timur, Indonesia Ustaz. Okey, Jakarta Timur Indonesia orang Jawa Ustaz. Johor lah kan. Dia Jakarta Indonesia. Dia sahabat kita. Assalamualaikum. Katanya saya Reza from Jakarta Timur Indonesia. Baik, apa hukumnya kita mengamalkan zikir tertentu yang mungkin menurut terluhur, menurut leluhur tu menurut kebiasaan mungkin, menurut leluhur bisa kita tahan senjata, tahan pisau kalau membacanya, dan zikir tersebut tidak ada tuntunan secara sunnah. Semoga kru dan ustaz sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih saudara Reza atas soalan yang ditanyakan. Jadi mungkin katanya kita boleh simpulkan untuk kita faham, mungkin zikir, ada tak zikir katanya yang untuk perubatan, dan katanya tadi untuk kebal juga, tahan senjata katanya tadi. Mungkin ustaz ada nak disebut kenaan dengan ini. Bila dia sebut itu tak ada dalam sunnah kan. Dia dah sebut dah tak ada dalam sunnah. Betul. Maknanya amalan-amalan orang dulu lah. Dulu-dulu. Okey, dia macam ni. Saya tengok ini dalam panggil rumpun Nusantara lah. Nusantara. Bukan Indonesia sahaja, bahkan di Malaysia orang-orang dahulu. Dia beramal, dia katalah dia nak pergi buka tanah dia, dia hutan dan sebagainya. Dia ada suatu ilmu yang mana dia boleh jaga. Kebun dia, jaga daripada binatang buas. Dia masuk hutan, binatang tak terkam dia, ataupun tadi dia kata kalau tembak tak luka, pisau tak makan dan sebagainya. Okey, baik, kita tengok kepada ada ayat Quran memang tak ada. Ada ke bersunnah. Kalau ada bersunnah tak akan berlaku perang Badar yang terluka, tercalar, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ada terluka ketika dalam Uhud dan sebagainya. Itu nak menunjukkan bahawasanya amalan itu tak ada, tak ada datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian boleh ataupun tidak. Okey, sekiranya ingat baik-baik Reza, sekiranya amalan itu tidak bercanggah dengan syariat. Tidak bercanggah dengan syariat. Maksudnya dia beramal itu kerana Allah Subhanahu taala, mungkin melalui pantun, contoh. Contoh yang dulu mungkin orang-orang sekarang dah tak dengar. Di belah Kelantan dulu masyhur cak kedidi cak burung cak. Burung kan. Kedidi burung kedidi. Cak kedidi cak. Buah pala, buah cekani. Buah pala yang kita makan dengan jeruk tu. Buah cekani tu. Cekani ni dia macam Pakcik Fatimah lebih kurang. Manjakani tu kan. Manjakani. Berlipat besi berlipat, Allah Ta'ala tolong kami. Dia guna kaedah itu je. Berlipat besi berlipat, Allah Ta'ala tolong kami. Dia bertikam satu hari tak lut. Kawan tikam bengkok mata pisau, tikam ke bengkok. Dia kata, kau pakai ilmu apa? Ini ilmu aku. Cak kedidi cak buah pala buah cekani, berlipat besi berlipat, Allah Ta'ala tolong kami. Mana dia balik kepada Allah Ta'ala. Mana dari segi tengok sebagai struktur ayat dan sebagainya, tidak ada kesalahan langsung. Lainlah kalau dia puja. Siapa yang ada di luar, kalau ada pujaan, tolong tinggalkan. Contohnya, hey. Menggunakan perkataan hey. Hey itulah satu suruhan. Sebagai contoh, ayat pengasih. Yang pernah ustaz belajar dulu, bukan kita belajar bukan nak guna pun. Kita belajar nak tahu. Hey panah ranjuna. Aku panah gunung runtuh. Aku panah batu pecah. Bukan aku yang panah, sang putera guru yang panah. He itu dia panggil jin, dia panggil apa-apa jua yang kita tak nampak. Benda tu dampingan syaitan, dia akan datang bila kita panggil dia. Maka dapat. Aku tahukan asalmu, roh ibumu, Adammu yang lembut. Mana kita pun tiuplah. Kalau dulu kata isap rokok, kita tiup tengok asap rokok. Kalau asap rokok kena kat perempuan tu tergila-gilakan kita. Sedangkan ayat itu ayat yang bercanggah dengan syariat, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau yang cak-cak itu tidak haram sebab segi makna pun tak ada apa-apa. Tapi dia yakin Allah Ta'ala yang tolong dia. Ada kisah seorang guru pondok, dia mengajar. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas, dia boleh lintas sungai tanpa pakai perahu. Anak murid dia, itu kasapu dia duduk dengar. Aku pun nak pergi kenduri. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan betul, dia boleh lintas air tanpa pakai perahu. Tapi tok guru yang mengajar tadi, Bismillahirrahmanirrahim, perut pergi tenggelam.
Sebab dia tak yakin, dia mengajar, dia baca kitab. Tetapi anak murid tadi yang dengar tadi, dia yakin dengan nama Allah. Dengan nama Allah, ya Allah, aku tak ada kenderaan, aku nak pergi ke sana. Tolong aku, ya Allah. Dengan hati penuh pengharapan, Allah bantu dia. Salah? Tak salah. Tetapi ingatlah, siapa yang beramal dengan ayat Quran ataupun dengan doa sekalipun, jangan niat dunia. Tak payahlah tembok tak lu ataupun tikan tak luka dan sebagainya. Cukup dengan ayat surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Cukup ayat itu digunakan sebagai ayat pengasih, ayat mengaburi musuh dalam peristiwa Hijratul Rasul. Tapi kalau kita niat untuk duniawi, kita akan dapat balasan duniawi, Allah bagi. Tapi kalau kita niat ukhrawi, akhirat kita akan dapat, dunia kita akan dapat. Maksud akhirat kita akan dapat setiap huruf itu ada 10 ganjaran pahala, maka dunia juga kita akan dapat. Tapi kita amal untuk akhirat, kita beramal dengan waja'alna. Tiba-tiba ada suatu musuh datang nak kepung kita dan kerana kita terzalim dan sebagainya, dizalimi, maka kita pun waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aushaynahum fahum la yubsirun. Moga-moga musuh ini tidak nampak aku, maka aku bebas keluar. Kita baca lillahi ta'ala, hasil daripada keberkatan ayat itu Allah lepaskan kita. Tak ada masalah. Tasbih Nabi Allah Nuh dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul. Maka 40 hari saja pun keluar. Perut ikan mungkin dia geli dia muntah keluar balik. Mudahnya macam masuknya apabila dia buat lillahi ta'ala, maka habuan dunia Allah bagi. Terlepaslah Nabi Allah Yunus AS daripada perut ikan Nun. Riwayatnya begitulah. Dan itu di antara zikir yang perlu kita baca ketika mana kita dalam kesusahan dan juga dalam kedukecitaan, kegelisahan. Itu di antara doa yang paling baik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi dari Jakarta Timur, Indonesia. Baik, sini penonton, kita ada kompilasi keratan akhbar untuk anda semua. Silakan. Anda dapat saksikan sebentar tadi antara hikmah zikir dalam kehidupan kita, menyelamatkan, memberikan ketenangan dan memandu kita untuk sesuatu ke arah kebaikan. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Kasih Nurul Shah. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Zikir adalah dituntut dalam Islam. Ketika mana dalam susah atau senang, tanda syukur kepada Allah atas nikmatnya. Bagaimana pula yang tak pernah berzikir dan bersyukur pada nikmat Allah? Apakah ini salah satu tanda dia sombong dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Kasih Nurul Shah atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan katanya tadi tak pernah zikir. Kan mungkinkah dia sombong, Ustaz? Baik. Bila kita diberi nikmat, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah dah sebut kalau nak kira nikmat Allah berikan memang tak terhitung banyaknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sebut lagi kalau kamu syukur aku tambah. Apa tambah maksudnya? Nilai tambah itu bukan hanya nilai tambah pada rezeki saja. La in syakartum la azidannakum, ini aku akan tambah kepada kamu bila kamu syukur di atas nikmat aku berikan kepada engkau, aku akan tambah kepada engkau. Tambah apa? Mungkin tambah ketenangan. Dengan apa yang aku datangkan kepada engkau, sama ada dalam bentuk ujian, sama ada dalam bentuk balaan ataupun dalam bentuk apa juga. Sebab itu kemiskinan juga sebagai ujian daripada Allah. Kekayaan juga, kesenangan juga sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena pandai meletakkan dua-dua keadaan itu. Kita perlu bersyukur. Allah bagi kat kita ujian, maka kita sabar. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Sebab innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Datanglah bagaimana kepada orang mukmin sekalipun dia akan sabar. Kalau datang nikmat dia akan bersyukur. Maka adakah dia tidak bersyukur sebagai tanda? Baik, dia tengok keadaan lah macam mana. Kalaulah syukur tadi tambah.
la in kafartum apa ni, kalau kamu kufur dengan nikmat aku, inna azabi lasyadid. Kufur di situ maksudnya bukan tidak bersyukur. Maksudnya kufur itu Allah berikan nikmat kepada dia. Allah beri mata kat dia, pandangan dia, Allah bagi tangan, kaki, semua Allah bagi komplit yang sempurna dalam hidup dia, tetapi dia mengabaikan segala hak-hak panca indera tadi. Mata tidak digunakan dengan sebaik-baik tempat yang halal, tangan, bahkan tangan zalim, kaki melangkah ke tempat maksiat dan sebagainya. Ayat itu masuk la in kafartum tadi. Maknanya kufur tadinya ialah bukan maksudnya tidak bersyukur saja, tetapi lebih daripada tidak bersyukur. Bahkan dia telah melakukan perkara yang di sebalik yang dicegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Jadi adakah orang yang tidak bersyukur itu orang yang disebut sebagai orang kufur dengan nikmat? Maksudnya situ dia tidak semestinya itu kufur, maksudnya kafir, tetapi orang yang tidak mensyukuri. Jadi orang yang adalah beri nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib atas dia untuk dapat kenikmatan yang lebih lagi daripada Allah, bersyukurlah. Terima kasih. Macam inilah orang bagi kat kita suatu benda, apa salahnya kita ucapkan terima kasih. Bulan Ramadan tiba-tiba jiran kita hulur semangkuk cendol dan sebagainya bagi kat kita. Terima kasih Kak, terima kasih. Bukannya kita cemuh. Ini ambil bila nak buka buat tengok. Kuah je. Alah, siri ikan tongkol je. Lengkuah besar. Baik tak payah bagi, memang muka pun muka kedekut. Alung jangan kawan dengan anak dia, nampak tak? Sebab kita mengharapkan sesuatu yang lebih. Orang bagi kita, alhamdulillah dapat rasa orang sebelah bagi singgah ikan. Walaupun mata ikan tongkol pun tak apalah, mata pun mata lah. Tak payah kita nak cari lengkuas, tak payah nak cari serbuk perasa, tak payah nak cari bawang, benda dah ada. Agak-agak rasa tak puas hati, ambil ikan tongkol rumah kita, sumbat lah tu pula. Panaskan balik, jadilah banyak kan. Betul. Kenapa kita tak nak bersyukur, berterima kasih? Kalau dengan manusia tak berterima kasih pun nampaklah akan keburukannya, apatah lagi Allah bagi nikmat yang begitu banyak kepada kita. Walaupun kita pelaku-pelaku maksiat, tapi Allah masih sayang kat kita. Allah bagi. Maksiat kita banyak, mulut kita mungkin hari ni bercakap agama cantik, tapi mulut juga pernah cerupa sumpah orang. Jalan belah kanan, kita duduk belah kanan nak motor, tiba-tiba ada kereta belah kanan. Memang kena pekik je, tapi pekiklah kereta sendirilah. Kurang asam lah, macam-macam lah, habau lah, semua keluar lah kan. Bahasa yang tak sepatutnya keluar. Atas kepala, kupiah, nak pergi masjid, semayang tarawih. Tapi menyumpah juga, seranah juga. Maksudnya mulut ni, kalau Allah nak bisukan, Allah dah boleh bisu. Tapi Allah masih lagi rahmat dia, sayang kat kita. Masih lagi bagi peluang kepada kita. Maka syukur. Wajiblah kamu syukur, jangan kamu kufur. Jangan kamu engkar akan segala nikmat yang Allah berikan. Itu Allah beri mata. Jangan, kalau kamu tak nak berterima kasih sekalipun, jangan kejilah macam pemberian tak adalah. Tak nak sebut terima kasih pun, jangan kata kuah je, tak payah. Maksudnya Allah bagi kat kita, kalau kamu tak boleh terima kasih kepada Allah, janganlah kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya-Allah kita menjadi insan yang sebaik-baiknya, terutama sekali kita mengubah diri dalam madrasah Ramadan insya-Allah. Insya-Allah banyak dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi kurang bersyukur dalam kehidupan. Baik sidang penonton, teruskan jaga diri sebaiknya dakwah. Biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Bulan Ramadan, banyak kita masa terluang daripada kita banyak bersembang, bercakap perkara yang sia-sia. Lebih baik kita lazimi lidah kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut kalimah yang ringkas tetapi besar manfaat, ringkas hanya pendek istilahnya tetapi berat timbangan di hari kiamat. Itu yang kita nak sebenarnya. Itulah yang kita bawakan pada hari ini, yakni hikmah di sebalik zikir. Banyak kita kongsikan kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz sebentar tadi, apa yang boleh diambil, catat sebaik mungkin. Jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Mungkin ada yang tak berkesempatan untuk menonton di pagi ini dengan topik kita hikmah di sebalik zikir terbaik. Sebarkan ilmu, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita
Ada tak namanya di situ? Oh, tidak ada. Tak apa, kita bacakan soalannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya ada satu soalan untuk ditanyakan. Baik, okey. Jika dia bukan Muslim, tetapi dia berzikir dan dia tidak pernah solat, adakah zikir itu akan menyelamatkan dia di hari kiamat kelak? Terima kasih atas pencerahan tersebut. Terima kasih juga yang bertanyakan soalan. Katanya tadi sahabatnya bukan Muslim tetapi berzikir. Ustaz, adakah menyelamatkan dia? Okey. Azrin, Ya, saya. nak jadi graduan, kena daftar dulu kan? Kena daftar dulu, Ustaz. Daftar kena masuk universiti lah kan? Walaupun Hazrin seorang yang bijak, lebih hebat daripada pensyarah profesor, tapi oleh kerana tidak berdaftar diri sebagai mana-mana di mana-mana universiti, walaupun bijak macam mana, boleh buat kapal terbang, boleh buat helikopter, boleh buat apa pun, tetap tidak digelar sebagai graduan. Betul? Macam begitu jugalah kepada soalan tadi, sekiranya dia tidak Islam, non Muslim, dia tidak lagi Islam, tidak serahkan diri kepada Allah, maksudnya tidak menyerah diri kepada pencipta Al-Khaliq yang sebenar, berzikirlah dia banyak mana sekalipun, cerdik macam mana pun Hazrin, tetap juga tidak dikira sebagai keraduan. Tetap juga. Maksudnya di situ, dialah zikir macam mana, kebaikan dia macam mana, sedekah dia macam mana sekalipun, selagi dia tidak ada lesen yang sah sebagai Muslim, maka amalan dia, kebaikan dia itu Allah akan balas di dunia. Maksudnya mungkin dari segi umurnya panjang, kesihatan yang berpanjangan, Allah akan bagi. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti tidak, sebab dia tak ada lesen. Tidak daftar diri sebagai graduan di mana-mana universiti ataupun institusi pengajian tinggi, maka dia tidak digelar sebagai seorang graduan ataupun wanita ataupun mahasiswa atau mahasiswi, tak ada. Dia wajib mendaftar diri dahulu, walaupun dia pintar macam mana sekalipun. Maka syarat di sana untuk zikir itu menyelamatkan diri dari akhirat nanti ialah dia kena daftar diri sebagai seorang Muslim. Itu yang pertama. Ada kaitan yang kedua saya nampak itu, dia tidak solat. Dia tak solat tu saya nampaknya ialah seorang yang dah Muslim tetapi meninggalkan perintah Allah seperti solat. Dia tak solat tapi dia berzikir. Dia tak solat maksudnya. Saya nampak begitulah dia soalan tadi. Satu soalan tidak Islam. Itu selesailah masalah sebab dia tak daftar diri. Kemudian sekarang dia dah daftar diri tapi tak sembahyang. Sedangkan solat tu imaduddin, sembahyang tu sebagai tiang. Maka zikir-zikir lain nak letak di mana kalau tak ada tiang? Sebab tu rumah dia ada tiang. Orang kata, Ustaz, rumah sekarang dia tak pakai tiang, pakai bim. Bim tu letak kat mana? Bim itu tiang lah. Maka semua alat-alat kayu panjang ke apa benda, semua sekali akan letak di tiang. Maka begitu juga dengan zikir-zikir tadi akan letak di tiang. Tapi kalau tiang tak ada nak letak kat mana? Dia akan jadi haba'an mansurah, dia akan bertaburan, tak tahu nak letak kat mana. Maka tak akan menjadi penyelamat dia di akhirat. Jadi di dunia Allah akan balas. Di akhirat nanti sahabat-sahabat yang belum lagi kenal Allah sebaik-baik kenalan, maksudnya dia kena kenal Allah betul-betul kenal. Kalau dia mengucap la ilaha illallah tapi tak solat, dia masih lagi meninggalkan puasa Ramadan sebagai contoh, ataupun meninggalkan perkara-perkara yang wajib dia laksanakan, kemudian dia berzikir dengan subhanallah banyak-banyak ribu, itu dia ada pahala bagi dia, tapi pahala itu masih lagi terawang-awang, tak tahu nak letak kat mana, hanging. Tak tahu letak kat mana, tak tahu akaun mana nak dimasukkan sebab dia tak ada bank negara dia tu untuk letak pahala tu, tak ada. Dia kena bina bank itu supaya tak roboh, tak pecah dan sebagainya, barulah boleh masuk dalam kantong itu. Apa jua yang kita buat akan sempurnalah dia. Maka sahabat-sahabat yang masih lagi tidak solat lah, terutama sekali yang tak solat, walaupun dia puasa, ingat sembahyang itu sebagai tiang. Kesian kita kalau kita tidak tunduk sujud kepada Allah dalam solat ni. Kita pergi kerja pagi, balik petang, tiba-tiba kita tidur, makan. Kemudian kita pergi kerja lagi, balik tidur, makan. Kalau yang dah beristeri, bersama dengan isteri. Begitulah hari-hari. Kalau kita tengok begitulah kehidupan kita sehari-hari, apa beza kita dengan makhluk yang Allah jadikan yang lain? Makhluk-makhluk yang lain. Apa beza dia? Kan dia keluar pagi-pagi. Bahkan dia lebih awal daripada kita. Burung gemala kerbau. Saya nak pergi kerja pukul 6.30 pagi. Dia dah keluar cari makan. Dia keluar daripada rumah dia. Dia tinggal anak dia dalam sarang. Dia pegang terbang, pergi cari makan. Petang baru balik. Sore baru balik. Bawa makanan sikit. Suapkan anak dia. Apa bezanya di antara kita keluar, pergi cari makan, balik, bagi makan kat anak isteri kat rumah. Kemudian pergi, balik. Sedangkan kita tak solat, tak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita hampir sama dengan makhluk-makhluk kejadian Allah yang lain yang tidak mempunyai akal? Itu je.
Bukannya lama pun bersujud sekejap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda terima kasih ya Allah, Engkau bagi kekuatan kepada aku untuk aku mencari rezeki kepada anak isteri aku. Sujud sekejap, tidak menjadi beban apa pun untuk bersolat. Itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala seketika untuk menjadikan semua zikir-zikir yang kita buat itu ada kantung dia untuk disimpan sebagai khazanah pahala untuk dibawa di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita masuk syurga bukan dengan pahala, tapi ingat pahala itu juga ia akan membayar hutang-hutang kita dengan si piutang-piutang yang kita berhutang masa hidup dahulu. Jadi ingat baik-baik. Maksudnya sembahyang itu merupakan tiang, dia memberi kekuatan untuk membina semula zikir-zikir kita itu supaya dia melekat kepada tiang tadi. Jadi siapa yang tak solat, walaupun dia berzikir banyak sekalipun, maka mengharaplah daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan keampunan supaya pahala-pahala kita itu tidak habaan mansura, berterbangan hilang begitu sahaja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dua soalan yang dikupas sebentar tadi. Kalau yang pertama tu kita dapat tengok, dia dah daftar, tak masuk. Yang kedua tu yang tak solat tu lebih kurang macam ni Ustaz, dia dah daftar, yuran tak bayar. Kan? Itulah dia punya perumpamaan boleh kita ambil di situ ya untuk pencerahan jawapan sebentar tadi. Baik, kita ada VT soalan di penonton kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Saya nak bertanya, apakah hukum berzikir dalam hati kemudian terhenti sekejap dan kita sambung balik? Macam mana tu Ustaz? Sekian, terima kasih. Baik, dua soalan yang kita dapat itu. Terima kasih yang bertanyakan soalan. Yang pertama katanya berzikir dalam hati Ustaz. Mulut tak kumat kamit tapi di hati berzikir. Dan yang kedua tadi diceritakan terputus di pertengahan jalan, tiba-tiba sambung balik. Jadi macam mana Ustaz untuk yang pertama dan yang kedua? Okey, zikir hati lah ni zikir hati. Sebab zikir ni ada yang gerakkan lidah, ada yang tak gerakkan lidah, maksudnya hatinya yang berkata-kata. Tapi kalau dalam solat dia tak boleh. Kalau rukun qauli kan, rukun qauli kena an-nutaq bil lisan wa yasma'u bil uzun. Maksudnya sebut dengan lidah, didengar oleh telinga. Itu kalau dalam solat. Okey, di luar solat kalau kata zikir hati kita diam, kita tengok, tapi hati ni berkata-kata. Manda Allah. Tapi kita tak gerakkan, mungkin kita tak nak tunjuk ke orang kita ni alim, warak dan sebagainya, maka hati itu bergerak-gerak. Itu pun tak ada dibenarkan, tak ada masalah. Itu zikir hati. Zikir hati. Adapun terhentilah sebab ada masyarakat ataupun keluar pergi berwuduk ataupun ada orang telefon dan sebagainya. Ketika itu habiskanlah zikir itu, katalah subhanallah, contoh subhanallah. Jadi jangan kata halo, tak boleh lah. Subhanallah. Biarlah dia dua kali kau pun tak apa kan. Ataupun kita tengah nak baca ayat tu tak habis lagi ayat kan. Ayat tu ya ayyuhallazina amanu. Orang pun telefon, kita pun berhenti. Manu apa? Menu apa jadi? Dah, jadi nak buat juadah buka puasa pula. Habiskan ayat itu, iza kumtum ila solah dan sebagainya. Habiskan, barulah pergi jawab telefon. Itu maksud dia. Tak ada masalah. Tetapi sebaik dan seeloknya berhenti tu jangan tengah-tengah yang tergantung ayat. Kalau tergantung ayat takut jadi makna yang lain nanti. Macam kita sebut maknanya Bengali bawah rumah. Muhammad makan roti Bengali bawah rumah. Muhammad makan roti. Titik. Bengali bawah rumah. Ada dua ayat tu. Tapi kalau kita kata Muhammad makan roti Bengali bawah rumah, maksudnya Muhammad yang makan roti. Roti itu je namanya Bengali. Roti itu nama roti. Satu ayat je. Itu maksudnya ada gantungan. Kalau dia berhenti, Muhammad makan roti. Titik. Mana Muhammad yang makan roti. Bengali bawah rumah. Bengali sedang mengintai isteri dia. Dah jadi fikih lain. Begitu juga dalam ayat Quran. Jangan main-main. Zikir pun sama juga. Subhan apa? Sebutkan subhanallah, baru jawab telefon. Atau subhanallah, baru tutup, barulah kita pergi qada hajat kita dan sebagainya. Tu kaedah dia. Lepas tu sambung semula tak apa, tak ada masalah. Wallahualam, nak berhenti pastikan cari titik yang tidak mengubah makna dan sebagainya. Itu kena perhatikan betul-betul sebab takut mengubah maksud jadi lain pula sebentar lagi. Baik, okey, kita ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan Kak Farida Hanum dari Senawang ya. Baik, assalamualaikum Ustaz dan Dai. Soalan saya, selain dari manusia,
apakah makhluk lain ciptaan Allah seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan apa sahaja ciptaan Allah di langit maupun di bumi, melainkan iblis dan juga syaitan juga berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Farida Hanum dari Senawang atas soalan yang ditanyakan. Mungkin juga Ustaz katanya tadi tumbuh-tumbuhan pun semua berzikir juga ke Ustaz? Ya, baik. Saya teringat dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali rahimahullah mengenai seekor dudah. Dudah ni ialah seekor ulat lah, ulat. Dud ni ulat. Dud. Nabi Allah Daud alaihissalam jalan. Dia pun tengok ulat lalu kan. Lalu ulat. Dia kata ma afdala ala hadzal khalq. Apa lebihnya binatang ni? Dia hina soalannya itu. Tapi dia tak kata directly, hanya hati dia berkata-kata. Dia tengok sini je, tengok pedah apa Allah jadikan. Apa gunalah. Jangan maksudnya gitu. Tiba-tiba Dud ini bercakap. Ya Nabi Allah, inni qad zukirtu Allah Subhanahu wa taala 70 marrah wa astaghfartu. Aku menyebut Allah 70 kali sehari. Maza taf'al? Engkau buat apa? Dud itu berkata-kata kepada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud kata, boleh bercakap ni. Kalau kita cakap ni kata jin kan. Itu kelebihan kepada para nabi, boleh bercakap dengan haiwan dan sebagainya. Maka Dud seekor ulat itu berzikir kepada Allah, dan juga disebut itu sesungguhnya aku berselawat kepada Nabi SAW alfu marrah kulla yawm. 1000 kali sehari ulat itu berzikir berselawat kepada Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tak lahir lagi. Tapi disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali telah menyebut bahawasanya seekor ulat itu berzikir, beristighfar dan berselawat. Nak menunjukkan soalan tadi bahawasanya binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dia juga mempunyai jiwa perasaan dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, bila kita tengok bila datangnya kemarau yang panjang, kenapa bila kita minta sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, kenapa disunahkan kita bawa binatang ke tanah lapang yang luas? Kenapa? Sebab sebenarnya di situ ialah kerana di tanah lapang yang luas itu kita letakkan binatang. Allah Maha melihat, Allah tengok dah. Tapi kita bawa binatang itu supaya Allah menyaksikan lagi di tanah lapang. Allah saksikan juga lapang yang begitu, tanah yang begitu luas sudah gersang. Sudah ketandusan, tak ada air. Ya Allah, dengan binatang, demi binatang yang ada ini, demi pokok-pokok kayu yang telah kekeringan ini, apa kiranya ya Allah, Engkau turunkanlah ya Allah nikmat-Mu, iaitu hujan kepada haiwan-haiwan ini. Kerana Engkau tak kesian kepada kami manusia yang banyak buat dosa, kesianlah kepada haiwan-haiwan ini, pokok-pokok kayu yang sentiasa berzikir kepada Engkau. Itu nak menunjukkan bahawasanya pokok-pokok kayu, haiwan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan juga malam. Kalaulah tidak kerana binatang dan pokok-pokok kayu, nescaya Allah akan bantai kita dengan kemarau yang begitu panjang kerana kebanyakan kita melakukan maksiat dengan penuh keredaan dan penuh dengan rasa seronok bila buat maksiat. Kalau Allah nak balas, tapi Allah kesian kepada pokok kayu, binatang kerana mereka ini sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, itu pencerahan untuk persoalan yang ditanyakan sebentar tadi, yang mana kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Baik Ustaz, kita mungkin boleh masuk sedikit sebab kita ni membincangkan tentang zikir, dan kalau kita tahu satu istilah lagi adalah qasidah Ustaz ya. Mungkin selalu kita dengar qasidah dan ada juga yang rajin berqasidah. Adakah qasidah ni juga Ustaz dia termasuk dalam zikir ataupun bukan? Jadi bagaimana Ustaz? Baik. Contoh qasidah macam mana? Contoh qasidah ada. Belagu ni mesti boleh belagu ni, tengok biji halkum besar. Saya selalu qasidah yang Melayu Ustaz. Yang Melayu ya Rasulullah salamun alaik, ya Habiballah salamun alaik. Sikitlah Ustaz. Saya yang sambungan dia kat ujung Ustaz. Sebut nama Rasulullah. Zikir. Zikir. Walaupun dia qasidah, walaupun apa nama sekalipun, burdah ke qasidah, janji di sana ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah. Juga kita puji-puji kepada salafus soleh, orang-orang alim, wali-wali Allah. Maka dia dibolehkan walaupun bentuk qasidah dan sebagainya. Macam Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji, kita Al-Barzanjinya menyebut kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berzanji kan. Qasidah dan berzanji dia itu Tadiul Imla bermula, kemudian kisah
Nabi hamal ummuhu, dikandung oleh ibunya. Sebenarnya dalam bentuk penceritaan dan bentuk berzanji dan juga bentuk qasidah. Tetapi di sana ada puja-puji kepada Allah, puja-puji kepada kekasih Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibenarkan. Boleh dan dia dikira sebagai zikir dan berpahala. Apa jua? Tak semestinya yang itu saja. Kita zikir kita ni kita sebut contohnya orang yang masuk dalam gua, dia sebut apa? Zikir dia, kebaikan yang pernah dia buat. Tawassul dia tu kan, kebaikan yang aku buat, kebajikan aku kepada kulit bapa aku, sila mohon dibukakan pintu gua dan sebagainya. Maka di sana ialah apa benda yang kita buat berbentuk kebajikan juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir itu pendeknya ialah sebagai peringatan kita, sebagai ingat kita kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua sekalipun. Maka ingatan itu adalah merupakan sebagai zikrullah. Ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok semut lalu, ya Allah, engkau jadikan semut walaupun dia berbisa untuk aku, tapi mesti ada hikmat di sebalik kejadian ini. Yang mana kita tak tahu. Mungkin juga semut ini boleh dijadikan ubat COVID-19. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Yeah. Sebab kajian belum lagi menjumpai ubatnya. Mungkin ada ulat-ulat yang dalam biji nangka dan sebagainya boleh dijadikan sebagai ubat COVID-19. Mungkin telah tiga ekor satu hari dapat menyembuhkan. Mana kita tahu. Itu maknanya semua kejadian pasti ada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah di sebalik zikir. Baik sidang penonton, seperti mana yang kita tahu, manusia memerlukan zikir seperti mana ikan memerlukan air. Ikan kalau tak dapat air akan mati, tetapi hati jika tidak berzikir, hati akan mati. Jom perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tanya Ustaz di TV3 berakhir di sini. Sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertasbih pada setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali, kesemuanya adalah sebanyak 99 kali. Ketika mana sampai ke kali yang ke-100, dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan kesalahannya walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih tetap setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan Ustaz Nik mengupas tentang hikmah di sebalik zikir. Banyak kita kongsikan kepada penonton-penonton tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sudah sedia untuk kita meneruskan perbincangan kita 30 minit yang terakhir di TV9. Baik, kita ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Kita mungkin pernah mengalami kesukaran dalam kehidupan, sebagai contoh anak sakit, kereta rosak, bergaduh dengan pasangan dan sebagainya. Pada saat ini, emosi pasti terganggu. Umpama panasnya cuaca terik, dan Allah telah mengajarkan kita untuk menyejukkan balik keadaan ini adalah dengan beristighfar. Soalan saya, adakah istighfar ini juga termasuk dalam zikir penenang? Apakah lagi kebaikan istighfar jika kita istiqamah mengamalkannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Mazni Hasan. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan istighfar. Hati panas, nak sejukkan istighfar. Ada tak kelebihan ni Ustaz? Silakan. Okey, istighfar dalam kata di atas wazan ataupun dalam belajar nahwu grammar bahasa Arab ni maksudnya istif'al, permohonan. Aku harapkan keampunan. Kenapa apabila kita ditimpa suatu ujian, tadi sebut kereta rosak, anak sakit sebagainya, kenapa kita kena istighfar? Kena balik semula kepada asal kita supaya kita ni bersih,
suci balik. Boleh jadi kereta rosak disebabkan ada dosa yang kita buat, kita lupa, kita alpa untuk kita istighfar minta ampun. Boleh jadi anak yang sakit juga berlaku di sana ada dosa. Boleh jadi apa juga musibah ujian yang datang itu angkara daripada perbuatan dosa maksiat yang kita buat. Sebab itu dianjurkan apa jua ujian kita istighfar dahulu supaya kita balik semula kepada kebersihan suci. Kita sesuci kita dilahirkan daripada perut ibu kita. Itu maksud dia. Jadi adakah istighfar itu maksudnya boleh mengembalikan semula ataupun ada kelebihan? Sudah pasti dia akan kembalikan semula ketulinan ataupun kebersihan, ketaharohan, taharoh, suci dia tu, mutlaknya dia tadi kerana istighfar. Sebab itu kalau dalam solat sendiri pun pada awal kita dah sebut tadi, kenapa selepas solat kita istighfar, walau kita tak ada buat dosa pun, tetapi mungkin di dalam solat itu ada perkara yang kita buat menyebabkan kita lalai. Kita dah duduk dalam solat, patutnya dalam kerangka itu kita ingat kepada Allah sebilang masa, tapi dalam waktu yang sama ada benda lain yang kita teringat terlintas di kepala kita. Kadang-kadang kita teringat kereta belum kunci ataupun duit pekerja yang kita letak bawah lapik kaki kereta tu, kita teringat 10,000 ni nanti Allah teringat. Jadi benda-benda itu menyebabkan kita kena istighfar. Walaupun benda itu tidak mendatangkan dosa, tapi nampak sangat ketika kamu bercakap dengan Allah itu fikiran kamu berada di tempat lain. Macam kita lah kalau kita bercakap dengan kekasih kita ataupun dengan tunangan kita, tapi mata kita duk teringat ke benda lain, dia akan nampak. Tengok, kita tanya dia, awak dah makan ke belum? Awak sihat tak? Kita tengok kat dia, tapi mata dia tu kita akan tengok anak mata dia tu ke lain. Kalau Ustaz tengok saya okey Ada ke lain mata tu. Ada juga ada nampak sesuatu. Tapi saya fokus Ustaz. Fokus. Nampak sesuatu yang didatangkan. Yang didatangkan. Jadi maksudnya di situ ada benda lain yang kita interrupt dalam kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas solat kita kena istighfar. Walaupun tidak dosa, istighfar itu tak semestinya ialah kita itu berdosa tak. Yeah. Kita minta maaf dengan orang. Selalu saya guna falsafah ini. Itu menunjukkan orang yang ada adab, ada pekerti, orang yang baik. Sebagai contoh, sekarang ni okeylah ada Google Map, ada Waze dan sebagainya. Tetapi ketika zaman dahulu kita nak pergi mana-mana tempat tak ada. Betul. Tak ada apa panduan pun. Kita hanya pergi nak pergi makan kenduri. Kita pun lalu ke stesen minyak, kita akan berhenti tanya. Dek, tempat kenduri anak Pak Mak sekian-sekian kat mana Contoh ya. Budak tu kata apa? Minta maaf cik, Pak cik sebenarnya dah terlepas simpan 3 yang di belakang tu, dekat sawah yang luas tu, masuk belah kiri, di situ tempat kenduri. Kenapa si budak itu, yang budak stesen minyak tu minta maaf dengan kita? Bila dia buat salah dengan kita, sedangkan kita pertama kali sampai kampung dia, tapi budak ni punya akhlak baiknya, beradabnya, dia minta maaf dengan kita walaupun dia tak salah. Itu nak menunjukkan bahawa kita juga istighfar kepada Allah walaupun kita tak salah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ketika sembahyang tadi ada lintasan luar yang datang kepada kepala. Walaupun tak berdosa, tapi kita minta maaf kepada Allah, tanda kita beradab. Itu maksudnya. Maka apatah lagi dengan persoalan tadi, kalaulah kita tu ada benda-benda lain yang Allah uji kepada kita, kereta tiba-tiba rosak, kereta 1 rosak, kereta 2 rosak, isteri juga rosak, anak juga rosak, maksudnya banyak benda lah, benda yang Allah uji kepada kita, maka balik semula, astaghfirullahalazim, ya Allah, ampun dosa aku, mungkin segala ujian yang kau datangkan ini adalah kerana kesilapan dan kealpaan aku. Maka zikir astaghfirullah itu merupakan zikir untuk kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik pengembalian, iaitu kembali kita suci. Tapi ingat, kalau kita berdosa tak cukup dengan istighfar, kena bertaubat. Faham. Istighfar, kotor kita sapu. Luka sembuh, tapi parut lama masih ada. Tapi kalau kita bertaubat, suqilah, dicungkir segala parut-parut itu, tak ada lagi parut, bersih semulus tanganku ini. Maksudnya tak ada parut. Clear, maksudnya tak pernah ada. Maksud di sisi Allah Ta'ala nanti di mahsyar tak ada rekod pun Azrin pernah melakukan maksiat ini, maksiat A, kerana dia telah taubat. Tapi kalau istighfar, buka balik rekod dosa, tak ada. Sebab dah istighfar. Tapi ada, rupa-rupanya Azrin da'i, handsome saja-saja je. Rupa-rupanya ada maksiat yang dia buat. Rupa-rupanya maksiat orang lain tak pernah buat, tapi dia pernah buat. Iaitu dia ambil baju dia lempar kat muka ibu dia dulu sebelum dia jadi da'i. Sebagai contoh. Dah tak berdosa dah.
tetapi masih lagi ada kesan. Ingat, taubat itu lebih mendalam daripada istighfar. Istighfar untuk kembali kepada sesuci kita, dikembalikan kita, itu sesuci kita dilahirkan daripada perut ibu kita, insya-Allah. InsyaAllah. Berkenaan dengan istighfar sebentar tadi cukup cantik huraian supaya kita melazimi istighfar dalam kehidupan. Kadang-kadang kita pun fikir bila masa buat dosa, tetapi kita nak mencantikkan diri kita sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar. Astaghfirullahalazim. Baik sidang penonton, kita pun biasa tahu dan memang lumrah manusia akan berfikir hitam takkan boleh sekali dengan putih. Tetapi kalau kita nak masukkan dengan hikmah di sebalik zikir ini, ada manusia kadang-kadang dia rajin berzikir memang selalu di lisan dan di hati, tetapi dalam berzikir di hati dan lisan kadang-kadang tu terungkap juga Ustaz lafaz-lafaz yang tak baik, lafaz-lafaz yang mungkin kesat keluar dari lidah. Adakah ini bermaksud zikir yang dilakukan tu mungkin tak berkesan pada diri dia Ustaz? Mungkin ada orang macam ni Ustaz. Silakan. Okey, Ustaz teringat dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Zikran katsira. Allah perintahkan, wahai orang yang beriman, zikir, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala, ingat aku, kata Allah, zikran katsira. Banyak. Bukan sikit, banyak. Mana ingat dengan banyak-banyak ini boleh melunakkan hati. Kenapa berzikir, lidah pernah berzikir lepas solat 33 sampai 99 kali dan sebagainya, tetapi masih lagi keluar perkataan yang tidak sepatutnya keluar. Betul. Mulut sumpah seranah kadang-kadang bercakap tak sama dengan apa yang kita katakan. Sebagai contoh, kenapa berlaku? Kerana zikir itu tak cukup pada tahap dia. Tak cukup. Air, kalau kita didihkan dia 60, kalau kita minum, memang keluar teh dia tu. Kita rendam teh akan keluar. Tapi dia tidak maksimum. Sebab maksimum dia 80 darjah Fahrenheit ke Celsius? Celsius. 80 tahap darjah menggelegak, mendidih dia. Itu 80, bukan 60. Maka begitu juga tahap zikir kasira, kena banyak. Bila banyak dia akan lalu ke hati. Macam ni lah hari ni sebagai contoh. Ni rumput yang tebal. Rumput tebal. Kita lalu sekali. Mati tak rumput? Tak mati. 2 kali? Belum. 3 kali? Hampir. Mana banyak kali. Sebab tu iza ahabba syai'an yang tadi awal kita sebut tadi, iza ahabba syai'an fa aktsaru zikru. Kalau mu kasih kepada benda, kamu akan ulang sebut dia. Saya kasih, saya sayang kat dai sebagai sahabat, sebagai rakan dan sebagainya. Maka saya selalu sebut. Saya tak tahu Azrin suka makan laksa. Walaupun saya tahu jauh nak jumpa, nak pergi tak boleh dan sebagainya dalam keadaan PKPB sekarang ni kan. PKPB. Maknanya tak boleh. Tapi saya ingat Allah, kalau Azrin ada ni, dia hirup dengan kuah-kuah ni. Contohnya. Ataupun apa-apa yang disuka. Dia akan sebutlah. Kerana kasih dia tadi. Maka kalau kamu kasih juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebut Allah banyak, nescaya akan terlintas di hati kamu. Banyak. Dan hendaklah konsepnya yang kita sebut tu mesti ikhlas lah. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas apa yang kamu sebut. Kalau kamu nak tunjuk ke orang, macam orang pergi Mekah, tasbih kiri kanan Syekh. Tasbih. Kiri kanan tasbih. Koka. Oh, penghindar daripada segala godaan syaitan. Koka. Dia percaya koka hindar syaitan. Senanglah macam tu kan. Tasbih sini. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi nak tunjuk ke orang. Maknanya di zikir dia kenapa masih lagi nutuk bisu, bercakap dengan perkara yang buruk, sedangkan dia orang yang kata ahlillah, ahli agama dan sebagainya. Kerana zikir itu tak cukup. Yang keduanya ialah tidak ikhlas kepada Allah. Yang ketiga tidak faham. Tak faham. Sebab itu Nabi SAW menyebut fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala sa'iril umami. Nabi SAW menyebut lebih dan bezanya aku lebihnya lebihnya orang yang alim berbanding orang yang abid yang tidak ada ilmu, seperti lebihnya aku berbanding dengan umat aku. Jauh beza Nabi dengan umat dia. Seperti orang yang alim dengan orang yang abid. Abid ni rajin ibadat tapi dia tak faham, tak tahu dan sebagainya. Bila kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub pun ada sebut kisah Bani Israel dulu yang ibadat 200 tahun, dia sebut bersisa dan sebagainya, ditipu, digoda oleh iblis laknatullah dan sebagainya kerana dia jahil. Dia ibadat tapi dia jahil, dia tak tahu, tak kenal langkah-langkah syaitan ini bagi dia arak sehingga dia mabuk. Bila dia mabuk dia berzina, bila berzina itu dengan isteri orang, dia membunuh lelaki itu, suami perempuan itu, sehingga dia melakukan dosa besar sehingga dia mati disalib dan sebagainya. Bagi contoh, maksudnya di situ kena orang yang alim, kena berilmu lah. Mana bila kita berilmu, kita tahu
yang apa yang kita sebutkan, kita zikir itu terapi diri, terapi jiwa dan sebagainya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cukup dia punya nisab. Qadar dia. Kalaulah katanya subhanallah 33, istiqamah lah. Jangan tadi sekali lalu kita harapkan rupuk tu mati. Tak. Kena banyak kali lalu dan sentiasa istaqim wa inqal. Nabi kata istiqamah walaupun sedikit. Tapi kamu istiqamah, insya-Allah dia akan tetap dalam diri kamu. Barulah dapat mengubah diri kamu. Barulah lidah itu cakap baik, pendengaran yang baik, pertuturan yang baik, mata yang baik dan sebagainya, insya-Allah. Kan lazimi untuk memahami apa ibadat yang kita lakukan, itu kunci untuk mendapatkan amalan yang sebaik-baiknya. Kata-kata yang baik keluar daripada zikir di lisan yang cukup baik. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Sedar tak sedar, cepat masa berlalu, berakhir di hujung-hujung sudah Tanyalah Ustaz kita pada pagi ini, tapi kita tetap bersemangat untuk menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, seperti yang kita sedia maklum, berita terkini kita nak bawakan kepada penonton semua berkenaan dengan salah seorang panelis di Tanyalah Ustaz, yakni Datuk Ustaz Kazim Ilyas, yang kita paparkan di skrin anda berkenaan dengan kesihatan beliau yang mana dikabarkan dalam keadaan tidak berapa sihat. Jadi penonton-penonton dan semua warga kerja Tanyalah Ustaz mendoakan supaya Datuk kembali sihat seperti sedia kala dan meneruskan kerja dakwah seperti biasa. Semangat untuk kembali mengerjakan semua yang biasa dilakukan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada penonton-penonton yang masih setia. Jom kita teruskan nak ambil soalan-soalan, dan sekarang kita ambil soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita yang bertanyakan soalan. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, boleh tak kita berzikir dan zikir itu kita niatkan sedekah kepada mak dan ayah kita yang telah meninggal dunia? Saya Awang ingin tahu, sekian lama. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga saudara Awang. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan zikir lalu diniatkan untuk ibu dan bapa yang mungkin telah meninggal dunia. Silakan Ustaz. Baik. Ini yang orang kata menjadi perdebatan jugalah di antara para ilmuwan agama. Amal yang kita buat, kita niatkan kepada arwah. Sedangkan kita tengok kepada setiap kali kita nak tahlil kan, kita sebut ila hadrati, kemudian hadiyatan minna wasila, hadiah daripada kami disampaikan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul tak layak terima sedekah. Sebab tu kita sebut dia hadiyatan. Hadiyatan minna, hadiah daripada kami. Mana setiap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, wa tahlilan, wastaghfiratan dan istighfar itu kita hadiahkan kepada baginda. Baginda tak perlu. Tak perlu sedekah. Hadiah dia dapat. Sebab tu orang kaya ni dia dapat hadiah. Macam hari raya kurban, jiran kita tu ada yang kaya, ada yang susah dan sebagainya. So yang susah kita bagi dia sebagai sedekah. Tapi yang kaya itu kita bagi sebagai hadiah, melunakkan hati dia, keharmonian dalam masyarakat. Itu yang dia ajar. Jadi kalau kita tengok daripada situ pun satu dalil menunjukkan bahawa sebenarnya zikir kita, tahlil kita, apa juga yang kita niatkan untuk ibu bapa kita yang telah meninggal akan sampai. Walaupun ada kata ayat Quran saja sampai, yang lain tak sampai. Sampai sebab sedekah pun sampai. Apa jauh sedekah. Tapi dalam bab sedekah saya nak sebut satu dari satu, bukan kata pembaharuan. Ini mungkin jarang yang berlaku yang kita buat. Ini berkaitan dengan soalan tadi juga ni. Maksudnya sedekah wang ringgit, sedekah Fatihah, sedekah apa jua. Tapi yang saya nak sebut sikit ni ialah sedekah berbentuk keuangan. Sekarang ni kita tak boleh nak berjemaah di masjid seorang buat seketika kan, sebab untuk penularan COVID dan sebagainya.
di kalangan penonton di luar sana, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, siapa yang pernah dan sudah membuat satu tabung di rumahnya untuk sedekah awal-awal pagi? Nah, kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, sila adakan. Maksudnya, sedekah awal pagi itu membuka pintu rezeki kepada kita. Awal pagi, selepas sembahyang subuh, di rumah. Nak sedekah tak boleh. Di surau kita selalu sedekah. Di masjid selalu sedekah. Tapi di rumah macam mana nak sedekah? Sediakan satu tabung, letak di rumah kita kat dapur ke kat mana, tulislah tabung apa sekalipun, sedekah. Mana setiap anak kita tu, tak kisahlah dia nak ambil duit daripada mana, daripada poket yang dia basuh, dia baju dia kadang-kadang masuk dalam mesin basuh ada duit lebih dan sebagainya. Yang kecil-kecil lah, yang besar-besar simpan dulu kan. Ambil yang kecil-kecil dulu. Ambil, ajar dia sedekah. Niat satu, RM1 ini untuk ibu aku yang meninggal. RM1 lagi untuk bapa aku yang meninggal dan sebagainya. Biarkan di situ dulu. Selepas daripada pembukaan semula Masjid Surau, maka ambil duit itu kita masukkan tabung di Masjid Surau ataupun kita jadikan dia wakaf di mana-mana, tahfiz, rumah kebajikan dan sebagainya. Niat kepada ibu bapa kita. Niat kepada ibu bapa kita. Kita mulakan dia itu. Kalau kita mulakan dia itu, insya-Allah amal kita sama ada sedekah wang ringgit, sama ada sedekah tahlil, sama ada sedekah ayat Quran akan sampai kepada kedua ibu bapa kita ataupun kepada orang yang kita niatkan. Dengan harapan rajaun ilallah, harap kepada Allah, ya Allah, sedekah ini aku niatkan untuk ibu bapa aku, kepada saudara aku dan sebagainya. Jadi setiap amal itu insya-Allah mudah-mudahan Allah terima sebagai amal kebajikan kita kepada kedua ibu bapa kita yang telah pergi, insya-Allah. Jadi awal duduk buat tadi tu, maksudnya sedekah, bacaan dan sebagainya, insya-Allah akan sampai kepada siapa yang kita niatkan. Wallahu a'lam, insya-Allah akan sampai. Dan baik, untuk kita berikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan, yang tadi khususnya zikir yang kita bincangkan pada pagi ini. Baik, soalan seterusnya di Facebook, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Walaupun berzikir setiap hari, tetapi tidak merasai yang Allah itu dekat. Sedangkan Allah sangat dekat dengan kita. Lebih dekat dari urat leher dengan kita sendiri. Wow. Di manakah silapnya? Boleh Ustaz kongsikan tips-tips bagaimana nak dapat kelazatan berzikir dan mewujudkan perasaan kehambaan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Faizal bin Ahmad atas soalan yang ditanyakan. Mungkin Ustaz boleh kaitkan dengan Faskuruni Askurkum. Silakan Ustaz. Okey, bila kita tengok dia berzikir tapi tidak merasai, tidak menjiwai. Baik, kalau kita ikut tip yang kita gunakan, yang pertama sekalinya ialah banyaklah zikran kasir tadi. Yang pertama kena banyak dulu. Kena banyak Bila kita banyak memberi kepada orang, sebagai contoh, saya beri kepada Azrin, saya beri je. Lama-lama dia akan rasa malu. Bila dia rasa malu, tiba-tiba saya pun minta kakak dia yang tak kahwin lagi, contohlah. Dia rasa segan tak bagi kan, sebab dia seorang je waris. Segan aku dengan ustaz ni tak bagi kan. Dia baik sangat dengan aku ni. Lalu dia bagilah permintaan saya. Maksudnya banyakkan lagi. Satu, perbanyakkan. Yang kedua, faham. Mana kita faham apa yang kita sebut. Yang kita sebut la ilaha illallah. Itu mana kita faham. Yang ketiganya ialah dalam keadaan suasana. Suasana maksudnya ialah apabila Faizal kalau kita berzikir itu kita ambil mood ataupun tempat yang kesesuaian. Mungkin di tempat orang ramai kita tidak rasa zuk sebab kita segan, mungkin nak menangis dan sebagainya. Cuba bangkit malam. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak buah saya, kalau kita nak rasa feel, kita cuba bangkit malam 2-3 pagi. Kalau yang belum berkahwin lagi okey, kalau yang dah kahwin, kita khaluahkan diri kita dengan Allah. Tinggalkan seketika, tinggalkan handphone, tinggalkan isteri sekejap, 2-3 jam kita masuk bilik sebelah ataupun tempat yang tak ada orang, kita pasang kelambu. Duduk dalam kelambu itu, kita bercakap dengan Allah. Ketika itu manusia lain tidur. Manusia lain sedang tidur. Wana suniam. Ini di antara jalan-jalan syurga yang Nabi SAW cerita kepada Abu Hurairah. Nabi'uni bi'amalin dakhaltul jannah. Cerita ke aku, ya Rasulullah, amalan masuk syurga. Nabi kata apa? Ingat kepada Allah, hal keadaan kamu itu sunyi. Dalam hadis sab'atu yuzillumullah ada.
warjulun khali, dalam keadaan sunyi, dia berzikir ingat kepada Allah, akan berada di bawah arasy Allah pada hari mahsyar nanti, hari perhimpunan nanti. Maka dalam bab ini kita duduk tengah malam, dini hari 2-3 pagi ketika kesunyian, kita bercakap dengan Allah. Sebab tu saya kena faham. Contoh bercakap macam mana? Kita zikir. Kita duduk itu, kita istighfar. Pertama sekali kita istighfar dulu. Zalan kita istighfar. Astaghfirullah ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Maka langkah yang pernah kita buat, guru kita pernah buat, kita panggil berkhalwah ni, kita tengok kepada jari jemari kita. Ya Allah, Engkau jadikan jari kami, jari aku ini ya Allah cantik, boleh bergerak ya Allah. Tapi jari ini ya Allah, tangan-tangan ini pernah buat maksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau ingin lumpuhkan jari-jari tangan aku, Engkau mampu ya Allah. Engkau punya kuasa ya Allah. Tapi Engkau bagi tangan aku masih dapat bergerak ya Allah. Mata aku dapat melihat ya Allah. Tapi aku masih lagi melihat yang diharamkan oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Ya Allah, tengoklah kepada aku ya Allah. Tenung kepada aku ya Allah. Kita bercakap. Macam kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita rasa feel. Mana? Sebab Allah sentiasa. Inna Allah ma'ana. Allah dekat dengan kita. Seperti sebut tadi, seperti dekatnya orang leher dengan kita. Mana? Kita tidak rasa sebab kita tak banyak, tak cukup dan tidak menjiwai. Yang menjiwai itu yang kita nak. Maksudnya, adalah kita menjiwai apa yang kita baca dan sebagainya, dan kita adalah menghayati dengan sebaik-baik penghayatan. Insya-Allah kita akan rasa apa yang ingin dirasai. InsyaAllah. InsyaAllah dapat merasai apa yang ingin dirasai. Itu yang kita nak dalam kita berzikir. Baik, mungkin kita boleh jadikan yang tadi sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan hikmah doa masa mencuburui. Jadi kita nak tutup dengan doa ringkas dari Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Sami' wa ya Basir. Duhai Allah yang Maha mendengar, duhai Allah yang Maha melihat. Ya Allah, Engkau melihat kami ya Allah. Engkau melihat kami, Engkau pandang kami ya Allah dengan pandang rahmat kasih-Mu ya Allah, yang akan membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pandang kami dengan marah murka-Mu ya Allah lantaran dosa yang kami lakukan ya Allah. Kerana pandangan sinis marah-Mu murka-Mu ya Allah akan membawa kami ke neraka-Mu ya Allah ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ketika mana kami dilanda COVID ini ya Allah, ya Allah kami mohon padamu ya Allah akan penjagaan, akan hafizmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 37 yang membawa maksud, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Baik, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator Da'i Hilman dan juga ahli panel Prof. Madya Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kashim dengan kupasan tentang hikmah merendah diri. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.